Jadi alhamdulillah memperkatakan mengenai dengan perkara ini Abdul Khabir Zaini, pengarah filem, berada betul-betul di sebelah kanan saya. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Sihat walafiat. Alhamdulillah. Rasa-rasanya ini bukan kali pertama bukan kita kali menjemput pertama, Tuan Abdul Khabir Zaini. Banyak kali sudah. Banyak-banyak kali sudah lah ya hadir ke Rampai Pagi. Jadi sekali lagi kita ingin mengucapkan selamat datang dan ribuan terima kasih ya di atas waktu yang diluangkan pagi ini untuk ketengahkan filem tempatan tajuk yang kita bawakan ini ya. Jadi kita mulakanlah terus ya wawancara kita ini. Jadi kami difahamkan ya Tul ya bahawa tuan sendiri akan menganjurkan aktiviti ataupun program ya bersempena dengan Brunei December Festival kali ke-6 bagi tahun ini. Ini mungkin boleh dikongsikan secara ringkas mengenai dengan aktiviti program yang akan dianjurkan dan tarikh ya bila ianya akan diadakan. Silakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Terutamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sangat bersyukur kepada Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan juga pihak RTB untuk menjemput saya ke Rampai Pagi untuk mengkongsikan sedikit tentang aktiviti yang akan dianjurkan masa bulan 12 ini semasa Brunei December Festival. So saya sangat bersyukur kerana Brunei December Festival memberi peluang kepada saya untuk mengkongsikan karya seni saya, iaitu sebuah filem yang bertajuk Vanishing Children Triangle dan juga karya seni sebuah pentas drama pada bulan 12 ini yang bertajuk Kabun Aman. Kabun Aman. Kabun Aman dan juga apa tadi Vanishing Children Triangle. Selesai semua disebut ya. Okey. Jadi dengan adanya Kabun Aman ni apa tu, ianya pementasan ataupun Kabun Aman adalah pementasan, kira persembahan pentasa dan menggunakan juga bahasa isyarat untuk mempromosikan bahasa isyarat kerana watak utama iaitu pelakon yang berlakon dalam persembahan pentasan ini adalah dari golongan anak istimewa, iaitu orang kurang pendengaran, OKP. So jadinya dalam dua-dua projek tersebut, Vanishing Children Triangle dan juga Kabun Aman ini, saya memang melibatkan golongan mereka lah untuk supaya membuktikan kebolehan mereka dalam karya seni. Baik, kita ada tayangan klip video sedikit ya pada pagi ini. Jadi apa kata kita saksikan bersama ini mungkin mengenai dengan Vanishing Children Triangle and Kabun Aman. Kita saksikan bersama. Daripada yang boleh nampak, saya pun berlemas. Macam mana kan keluar rumah ni? Hantu asap lagi ada. okey, itu sedikit sudutan mengenai dengan jadi apa sebenarnya antara penceritaan yang ada dalam filem berkenaan? Apa maksud Vanishing Children terlebih dahulu ni? Terlebih dahulu Vanishing Children Triangle ini ada berkenaan memang cerita-cerita dalam filem Vanishing Children Triangle ini ada berkaitan dengan misteri anak hilang dan juga berkaitan dengan pandemik dan juga yang penting cerita itu memang dari lokal cerita dongeng. Triangle perasalnya ada kan satu tempat yang bertajuk Bermuda Triangle. So saya dalam tajuk ini memang mengkisahkan kenapa di ada macam triangle itu adalah macam punca misteri lah. So dari melihat filem ini nanti kita ni boleh tahu ada cerita macam mana rupanya di Brunei. Jadi baru boleh tadi memahami lah bila kita melihat filem berkenaan. Jadi dengan adanya ketengahkan filem tempatan ini, apakah sebenarnya antara tujuan dan juga aktiviti ini dan juga program ini diadakan? Tujuannya sebenarnya adalah untuk mendapat
mentayangkanlah filem-filem saya seperti Vanishing Children Triangle yang tersebut. Kerana filem Vanishing Children Triangle ini telah dicalonkan di luar negeri, terutamanya di Davao, Philippines, di Ngilngik Asian Fantastic Film Festival, di mana saya mewakilkan Brunei dengan filem tersebut. So jadinya banyak di Brunei bertanya, di mana dapat kami melihat actually Zainidi punya filem ini. So Ani alhamdulillah ada peluang untuk dapat melihatlah filem tersebut di Pawagam, insya-Allah nanti 14 Disember tayangannya di Empire Cinema. Dan untuk persembahan pentas 7 Disember di Pusat Belia, insya-Allah. Insya-Allah ya. Bagi orang ramai yang ingin turut serta dan terlibat dengan aktiviti dan juga program ini nanti ya, bagaimana agaknya cara untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut dengan aktiviti maupun program tersebut? Mereka boleh tune in kepada saya punya social media sosial, Instagram, untuk Instagram ataupun TikTok. TikTok saya memang orang ada penonton dan peminat lah juga. TikTok saya adalah Faris English, mengikut watak saya yang bernama Faris. Di sana boleh mendapat info terlanjut lah untuk semua macam aktiviti mengenai perfilman ataupun pementasan Kabun Aman ini. So dari IG and saya punya TikTok boleh dapat info terlanjut lah. Jadi Brunei December Festival ini sebenarnya apa aktivitinya? Ianya hanya akan dipaparkan dan memerlukan partisipasi daripada orang ramai, macam mana? Sebenarnya semasa Brunei December Festival ini ada berbagai aktiviti ya. Contohnya saya adalah aktiviti dari seni lah, karya seni untuk persembahan lah awam untuk dalam bentuk filem, dalam bentuk pemantasan. Tapi ada juga yang ikut serta dengan Brunei December Festival, contohnya macam expo, di expo untuk mempersembahkan produk-produk tempatan. Dan juga ada berbagai aktiviti lah, contoh ada macam ikut daerah, ada macam persembahan adat Ketani, and then anything macam cultural activity lah macam tu. Sesuai untuk sisi keluarga, anak-anak ya, aktiviti kebudayaan diadakan. Jadi harapan dengan adanya program yang diadakan ataupun mengenai ketengahkan filem tempatan ini. Harapan saya memang adalah untuk mengkongsikan and memberi peluang terutamanya kepada golongan anak istimewa, kerana mereka yang melibatkan diri dalam filem saya lah, and bukannya untuk hiburan lah yes, untuk hiburan, yes, saya mau kongsikan ini, tapi memang tujuan saya adalah untuk membuka mata kepada masyarakat yang anak istimewa Ketanian ini ada kebolehan dalam karya seni. So saya sengaja mengambil anak istimewa dalam watak utama dalam filem saya dan juga dalam projek pementasan saya Kabun Aman, supaya Ketani ada boleh dapat pendidikan juga. Sebab itu saya menggunakan bahasa isyarat juga dalam my filem ini dan juga dalam pementasan. So itu kira macam tujuan saya adalah untuk mempromosikan dan menaikkan juga kebolehan anak istimewa itu. Ya, sebenarnya mereka itu memang mempunyai keistimewaan dan juga kelebihan tersendiri yang indah bagi kami lah, bagi Ketani yang orang serba cukup, boleh dikatakan serba cukup lah, tapi dibandingkan dengan mereka, tapi mereka mempunyai kelebihan yang tersendiri yang Ketani tidak mampu. Jadi siapakah di antara mereka orang kelainan upaya yang ikut serta dalam filem ataupun pementasan ini? Saya beri contoh nama Ralph Joshua, Ang Chian, Aslam Asan dan juga Eddie Ismail. Satu DJ di radio sekarang. Mereka memang ada ikut terlibat dalam filem Vanishing Children Triangle dan juga dalam pementasan Kabun Aman. Memang pementasan and filman adalah dua dunia lain lah, tapi tema yang saya ingin menyampaikan adalah sama. Kebolehan mereka and menggunakan imajinasi dan dunia khayalan sebagai satu
itulah peringkat untuk bis diorang. Okay. Baik, kita ada satu poster perkataan seketika kita saksikan bersama poster ini. Iya. Kebun Aman. Ini merupakan pementasan. Pementasan Asta. 7 Disember. 7 Disember, yes, di Pusat Belia insya-Allah. So kami sudah start latihan sudah. So kira samalah tema dunia khayalan lah, imajinasi lah. So budak tersebut yang dalam gambar itu adalah yang saya cakap tadi yang istimewa, yang menggunakan bahasa isyarat. So dunia Kebun Aman ini memanglah menceritakan pasal budak yang masuk ke menjelma dalam satu dunia dan ia akan mencuba mencari kunci untuk keluar dari dunia tersebut untuk mencari dunia Kebun Aman. So itulah memang ia punya tujuan lah dalam cerita tersebut. So menggunakan bahasa isyarat and menggunakan pelakon-pelakon veteran juga tanah air Ketani. Luar biasa sekali ya. Jadi pemainnya berapa orang tu? 5 orang. 5 orang ya. 5 orang saja. Panjangnya kira-kira? Kira 25 minit lah macam itu. 25 minit ya. Baik, luar biasa sekali. Luar biasa. Pernah dipentaskan sebelum ini Kebun Aman ini ataupun ini buat pertama kali? Ini buat pertama kali. Saya menulis untuk Brunei December Festival lah. Sangat bersyukur dapat peluang untuk mengikut serta dengan Brunei December Festival. So memanglah saya tulis sudah ada Belum lagi pernah orang melihatnya? Belum. So ini memang terbuka kepada awam, no charge. Yes. Tujuan saya lah memang macam tadi, come support Ketani lah. Betul. Bayangkan ya, yang diutamakan yang menjadi kira highlight lah tu bagi mereka yang orang kelainan upaya dan tadi mengatakan 5 pemain yang akan mementaskan filem kira drama lah, pementasan lah. Jadi adakah 5 ni mereka yang kelainan upaya ataupun macam mana? Mereka tidak kelainan upaya, tapi saya memang ada satu kewajipan kepada mereka, iaitu mereka harus belajar sedikit menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan watak utama. Jadi ada satu, kalau saya dapat menyorang kata ni mengambil pemerhatian mengenai dengan pementasan bahasa isyarat tadi perlu belajar sebenarnya. Tiba masanya untuk tadi mempelajari dan juga memahami mereka ini, kerana bila tadi memahami mereka, kata ni menjiwai apa yang mereka rasakan. Satu dengan adanya tujuan pementasan ini diadakan khusus untuk masyarakat kita di negara Brunei Darussalam, sempena juga Brunei December Festival untuk memenuhi masa-masa bis kita bersama anak-anak. Siapa tahu ini merupakan satu jadi inspirasi, motivasi dan juga ianya mungkin memberikan pandangan minda anak-anak Ketani lebih meluas dan juga memikirkan sesuatu perkara yang terkesan. Kita percaya ini mampu mengembangkan daya kreativiti di kalangan anak-anak Ketani. Ribuan terima kasih kita ucapkan ya daripada Abdul Khabir yang telah pun bersedia bersama kita pada pagi ini disempurnakan dengan Brunei December Festival, ketengahan filem tempatan. Pastinya kita gembira dan perkongsian daripada Awang Abdul Khabir sebentar tadi, dan kita doakan kejayaan dan mendapat sambutan yang sangat menggalakkan daripada orang-orang kita ni nanti. Jadi sekali lagi Instagram tadi Abdul Zainidi dan Faris TikTok English. TikTok Faris English. Yang cakap orang putih, lepas tu Kedayan terus. Tapi penting tu sebenarnya. Dan 7 Disember di Pusat Belia. Waktunya? Waktu belum ditentukan, tapi hari sudah ditentukanlah 7 hari bulan Disember. Jadi di mana update-nya dan update-nya memang di IG tu, Instagram nanti, and insya-Allah melalui social media TikTok lah juga. Ya, baik. Ribuan terima kasih, semoga sukses apa yang akan dilaksanakan. Jadi assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.